Okey. Okey, saya ulang balik sekali lagi. So, objektif yang ketiga ialah untuk kita mengira deflection. Deflection itu maksudnya bila kuda ini dikenakan load seperti mana saya tunjukkan di sini, maka dia akan berlaku deformation ataupun deflection. So, contohnya titik asal dia ialah di sini. Disebabkan oleh load maka dia jatuh ke bawah ke titik yang baru. Jadi kita boleh kira dari segi vertikal dia berapa deflection, berapa milimeter dia jatuh ke bawah. Okey, deflection yang berlaku. So itu kita akan belajar untuk kirakan nilai deflection. So ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengira deflection. Tetapi kaedah yang dipilih untuk kursus ini, untuk topik ini adalah kaedah virtual work method. Ataupun dalam bahasa Melayu ni dipanggil kaedah kerja maya. Virtual work method. Kaedah kerja maya. Okey, so kita akan menggunakan kaedah kerja maya ataupun kaedah virtual work method untuk mendapatkan deformation. Contohnya dalam rajah yang saya lukis ni, titik C asalnya berada di sini. Okey, tapi disebabkan oleh beban yang dikenakan berlaku deformation dan dia jatuh ke bawah kepada tempat yang baru. So kita boleh kirakan dari segi vertikal ni berapa milimeter dia turun ke bawah disebabkan oleh loading yang dikenakan menggunakan kaedah virtual work method. Okey. So, kaedah virtual work method ni adalah berdasarkan kepada konsep prinsip kerja, iaitu kalau yang mungkin awak pernah belajar dulu sekolah, belajar fizik, kerja luar sama dengan kerja dalam. So, kita akan membuat satu anggapan maya ataupun dummy bahawa load tempat yang berlakunya deflection itu akan dikenakan dengan satu beban unit. Kita akan kirakan deflection pada tempat tersebut. Okey, sebenarnya dalam slide saya ini agak detail penerangan tentang kaedah kerja maya, tapi awak boleh go through, okey, dan juga boleh lihat penerangan dia. So sebab dalam kaedah kerja maya ni dia menggunakan konsep elongation ataupun deformation. Sebab awak dah belajar dalam chapter 1 kan? Chapter 1 kita dah belajar chapter 1 kita belajar deformation kan? Deformation sama dengan PL bahagi AE kalau awak ingat balik chapter 1 yang saya pernah ajar dulu. Deformation sama dengan PL bahagi AE. Jadi kita boleh kira deformation menggunakan formula PL bagi AE. Jadi formula ini akan digunakan sebagai asas kepada kaedah kerja maya. Okey? Jadi berdasarkan prinsip kerja maya, the amount of internal work ataupun kerja dalam diberikan oleh formula jumlah sigma UPL mu PL bahagi AE. Okey? Dan berdasarkan kepada prinsip kerja, konsep prinsip kerja luar, external load akan sama dengan internal load untuk keseimbangan. Oleh itu formula kita diberikan oleh 1 kali delta sama dengan sigma UPL bahagi AE. Jadi bila kita kira nilai delta, delta adalah deformation, kita boleh guna formula jumlah mu PL bahagi AE. So ini formula yang akan digunakan untuk mengira deflection ataupun deformation. Alright. Jadi dalam formula ini kita ada mu. Mu ni adalah nilai daya dalam pada anggota kekuda disebabkan oleh beban unit. P adalah nilai daya dalam bagi anggota kekuda disebabkan oleh beban sebenar. So kita ada dua jenis beban. Beban sebenar yang berdasarkan kepada soalan dan beban unit. Beban unit ni adalah beban yang bernilai 1. Dia macam dummy. Kita gantikan sahaja semua beban tu dengan nilai bernilai 1 sebagai beban unit dan kita akan dapat nilai daya dalam yang baru. Okey, dan L adalah panjang setiap anggota. A adalah luas keratan rentas setiap anggota dan E adalah
elastic modulus, modulus Young untuk setiap anggota. So itu saja formula dia. So saya rasa awak tak perlu go through in detail macam mana terhasilnya formula ini, sebab kita hanya akan gunakan formula ini, ialah formula kerja maya untuk mengira deformation pada kekuda. Okay, so the formula is jumlah UPL bahagi AE. So ini sebenarnya adalah penerangan detail tentang macam mana terhasilnya formula tersebut. So saya rasa saya tak perlu go through in detail, sebab ini adalah macam mana terhasilnya formula tersebut. Berdasarkan kepada fizik, hukum Hooke law dan sebagainya. Awak boleh bacalah benda ni berdasarkan pada slide saya. So saya terus pergi kepada macam mana cara untuk mengira deflection ataupun deformation. Okey, saya buat dulu satu blank screen. Okay. So katakan saya ada satu kekuda. Okay, kekuda ini disupport dengan pin dan roller. Okay, so dia adalah boleh tentu statik. Kemudian ada beban luar lah yang dikenakan. Katakan 10 kilonewton. Kemudian katakan 15 kilonewton. Kemudian katakan 10 kilonewton lagi. Okay. Alright. Jadi bila kita nak mengira deflection, kita akan menggunakan formula tadi. Formula deformation delta sama dengan sigma jumlah, okay, mu kalikan dengan P kalikan dengan L dan dibahagikan dengan AE. Okay. So sekarang ni kita akan berdasarkan kepada beban yang sebenar 15, 10, 10 ni, kita akan kirakan berapakah nilai daya dalam setiap member menggunakan kaedah method of joint, method of cross section ataupun force resolution, terpulanglah. Okey, ikut pada mana yang lebih mudah. Setiap satu ni kita akan kirakan daya dia. So akan dapatlah daya macam kita kirakan sebelum rehat tadi ni. Sini katakan 15, 30, whatever lah. Sampai dapat semua. Okey, dapat semua. So apa yang kita dapat daripada pengiraan ini adalah nilai P. Nilai P dalam formula ni. Okey, seterusnya kita akan lukis mula kekuda tadi sekali lagi dengan dimensi yang sama. Okay, so ada support juga sama pin, roller. Okay, so katakan saya pilih satu titik ni ialah titik E. Titik E. So kita nak dah tahu berapakah deformation vertikal yang terjadi pada titik E. So bila disebabkan oleh beban 15, 10 ni, maka kekuda ini akan mengalami deflection kan? Akan mengalami deflection. Jadi berapakah kejatuhan ataupun berapakah perubahan ketinggian titik E ni jatuh ke bawah? Jadi kita nak fokus pada titik E sahaja. So apa yang kita buat ialah pada titik yang kita nak tahu berlakunya deflection tersebut, iaitu titik E, kita akan letakkan dengan satu beban unit menghala ke bawah, sebab deflection menghala ke bawah, dengan nilai beban ni 1. Okay, dengan nilai beban 1. Dan kita letak vertikal ke bawah sebab kita nak tahu deflection ke bawah. Okay, so letak beban unit hala ke bawah dengan nilai
1. Yang lain-lain 15, 10, 10 ni semua kita buang. Jadi yang pertama tadi ni kita panggil dia guys struktur sebenar ataupun actual structure berdasarkan beban sebenar. Yang kedua ni kita panggil dia sebagai virtual ataupun bahasa Melayu maya. Struktur maya. Yang ni yang dummy. So kita hanya letakkan beban unit bernilai 1 pada titik di mana nak dikirakan nilai deflection. Yang lain kita buang. Dan sekali lagi kita kirakan berapa nilai reaction akibat daripada beban unit dan kita kan semula lagi sekali daya dalam bagi setiap anggota. Disebabkan oleh beban unit, berapakah nilai daya dalam setiap anggota. So apa yang kita dapat di sini, daya dalam yang kita dapat daripada virtual ini dinamakan sebagai mu. Okey. Okey, setelah kita lengkap mengira nilai P dan mengira nilai mu, so kita dah boleh buat satu jadual, satu table untuk mengira deflection. Untuk mengira deflection. So katakan yang kolom yang pertama ni member, so member nombor 1, katakan saya namakan lah, saya ambil satu contoh katakan ini member daripada sini sampai sini, katakan ini titik F, ini titik D. Okay, D. So saya letak member DF. Okay, DF. So kemudian saya buat kolom untuk nilai P, buat kolom untuk nilai mu, buat kolom untuk nilai L, kemudian buat satu lagi kolom bagi nilai semua sekali P kali mu kali L, dan last sekali ialah kita bahagikan dengan AE lah. Sebab biasanya A dengan E ni sama bagi setiap anggota. Jadi untuk DF, katakan anggota DF, so hasil daripada pengiraan P berapa nilai dia? Katakan dia daya mampatan 8. So kita letaklah sini DF, nilai P adalah negatif 8 sebab dia mampatan kan. Mu berapa? Okey, pada member yang sama DF juga, berapa nilai dia? So katakan nilai dia 0.5 tapi tegangan. So kita tulis kat sini 0.5. L berapa panjang DF? Katakan panjang dia 3 meter. So kita darabkanlah semua sekali PU L. Dan kita buat ini pada setiap anggota sehingga selesai semua anggota kekuda. Dan last sekali kita akan totalkan berapa nilai PUL dan bahagikan dengan AE. So dan kita akan dapat berapakah nilai deflection. Okay, so nanti saya akan tunjukkan satu contoh. Doktor. Ya. Maksudnya ada dua kali pengiraan lah. Satu yang actual, satu yang... Ya, dua kali pengiraan daya dalam. Satu berdasarkan beban sebenar dapat P dan satu lagi berdasarkan beban unit dapat U. Yang maya tu hanya ambil yang sekiranya dia buat satu je lah. Yang beban yang lain hanya letak satu loading saja beban unit pada arah yang dikehendaki. Okey. Okey. So kalau kita nak tahu vertikal, kita letak arah dia arah ke bawah atau ke atas. Kalau nak tahu horizontal, letak arah dia kiri ataupun kanan. Okey, saya ada explain dekat sini. Step for analysis, katakan kita ada kekuda seperti rajah yang ditunjukkan. So kita nak kira, mula-mula sekali kita kena letakkan berdasarkan beban sebenar. Kita kira berapa nilai force pada setiap member. So ini nilai P lah, P1,
Ini nilai P lagi, P2 dan seterusnya lah. Nilai P bagi setiap anggota kekuda. Kemudian kita lukis lagi sekali kekuda, tapi kita buang semua beban luar. 50 dengan 20 ni tak ada, kita buang. Dan kita hanya letakkan beban unit saja yang bernilai 1 pada titik di mana kita nak tahu nilai deformation. Contohnya nak tahu titik di sini, so hanya letak vertical sahaja sebab nak tahu vertical. Dan sekali lagi kita akan kirakan berapakah nilai daya setiap anggota berdasarkan beban unit tadi. Setelah selesai, kita dah ada 2 set data. Satu set data, so yang ni kita namakan sebagai P. Yang ini set data untuk mu. So kita akan masukkan dalam table, buatkan kolom untuk mu, kolom untuk P, kolom untuk L dan seterusnya kita darabkan UPL. Tak kisahlah UPL ke PUL ke, sama saja jawapan dia. So darabkan semua sekali dan dapatkan total dari bawah. So total yang di bawah ni kita kena bahagikan dengan A kali E. A adalah luas dan E adalah elastic modulus. Dan baru kita akan dapat nilai deformation. Okay. So saya pergi pada contoh, kita terus pergi pada contoh lah sebab nanti nak bagi awak senang nampak. Okay, so contoh dia di sini. Okay, sekarang ni kita ada satu kekuda. Soalan dia, determine the vertical displacement. Maknanya kita nak tahu anjakan menegak. Maksudnya dalam arah Y. Pada joint C of the steel truss shown in the figure. So diberi nilai A pada semua member 300 mm square dan nilai E untuk semua member juga adalah 200 GPa ataupun gigapascal. Okay. Jadi sekarang kita nak tahu deformation pada joint E. Joint C. So jadi ini soalan yang diberikan berdasarkan beban yang dikenakan. So apa yang kita perlu buat ialah yang pertama, dalam contoh ni saya kirakan mu dahulu. Saya kirakan mu dahulu, tak kisah nak kira P dulu pun boleh, nak kira mu dulu pun boleh, mana-mana pun boleh. Okey, jadi bila saya nak kira mu, saya buang semua beban luar. Beban yang tadi ada 20 dekat sini, saya buang. Saya lukiskan kekuda tu kosong sahaja dan saya hanya letak beban unit yang bernilai 1 pada titik di mana saya nak tahu nilai deformation dia. Sebab saya nak tahu tadi deformation pada titik C. Titik C. Jadi saya gantikan titik C ni, saya letakkan satu beban unit arah ke bawah. Okey. Sebenarnya boleh letak ke arah ke bawah, boleh letak arah ke atas, dua-dua boleh. Sebab kita nanti bila kita buat pengiraan, kita akan dapat jawapan yang sebenar yang mana. Nak letak ke atas pun boleh, ke bawah pun boleh, asalkan vertical. Okey. So letak arah ke bawah dengan nilai 1 dan saya kirakan reaction. Akibat daripada 1 ni berapa reaction dia? So reaction dia 0.333 dan 0.667 reaction. Bila saya dah dapat reaction, saya gunakan method force resolution sebab nak cepat kan. So saya kira lah 0.3 ke bawah sini berapa. So dapatlah dia punya force. Okay, dan seterusnya dekat sini dapatlah pula nilai force. Jadi ini semua adalah nilai daya dalam. Yang mana negatif tu maksudnya mampatan. Okay, bagi semua anggota. Okay. Dan ini semua adalah nilai mu. So saya akan ada mu yang sama dengan jumlah member. Katakan kat kekuda ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 member. M dia sama dengan 9. So saya juga akan ada 9 mu. So mu saya juga ada 9 nilai. Okay. Yang ada pada setiap member. Okay.
dah selesai yang ini, saya lukis balik semula ke kuda tadi. So yang tadi tu saya namakan dia sebagai mu tadi tu yang virtual, maya. Berdasarkan daya beban unit virtual. Seterusnya saya kirakan balik, saya lukis balik semula ke kuda. Kali ni yang original yang daripada soalan. Maknanya ada beban unit, ada beban luar 20 ni ada. Kemudian kira reaction. Okey, kemudian dapatkan semua daya dalam bagi setiap anggota. So, ini daya dalam dia. Ini compression. So, ini pun compression. Ini kosong. Okey, ini tension. Okey, dan seterusnya semualah. So, semua yang saya dapat ini ialah nilai P. So, sama juga saya akan dapat 9 nilai P. Pada setiap anggota akan memberikan nilai P. Okey. So selesai, dua set dah. Set mu dah selesai, set P pun dah selesai. Ini saya namakan sebagai structure lah ataupun actual structure, real force. Seterusnya saya akan buat satu table, satu jadual dan saya listkan semua member yang ada. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 member. Dan saya masukkan berapakah nilai mu dan nilai P bagi setiap member tersebut. Yang mana yang dalam compression diberikan nilai negatif. Ini negatif, negatif. Yang mana yang dalam compression diberikan nilai negatif. Okey. So masukkan nilai mu, masukkan nilai P. Kemudian masukkan nilai L, panjang. L tu kita boleh dapat daripada soalan tadi lah. Berapa panjang setiap anggota. Ada yang 3 meter, ada yang 4.24. Okey, yang mana yang condong tadi 4.24. Okey. Seterusnya saya darabkan mu kali P kali L. So semua ni saya darabkan. Mu PL. So masuk jawapan dia di hujung sini. So yang mana dapat negatif, negatif. Yang mana dapat positif, positif. Okey, dalam kes ini semua dapat positif. Okey, dan last kali saya totalkan. So total yang saya dapat ni ialah total kepada mu PL. Okey. Mu PL 369.6. So make sure masa awak masuk dalam table ni unit dia sama. Dan sebab nanti last kali kita nak tambahkan, pastikan semua unitnya adalah sama. Okey, setelah dapat total dia mu PL ni berapa nilai total, kita terus pergi pada formula deformation, iaitu deformation sama dengan mu PL bahagi AE. Disebabkan semua anggota mempunyai A dan E yang sama, kita terus sajalah masukkan 369.6. Ini mu PL bahagikan dengan A darabkan dengan E. Okey. So kita akan dapat jawapan dia 6.16 mm. Maksudnya dalam kuda tadi, akibat daripada beban luar yang dikenakan, titik C ini jatuh ke bawah sebanyak 6.16 mm. Akibat daripada beban yang dikenakan. Okey. So itu cara kita mengira deflection. Senang saja. Okey, yang penting tahu kira daya dalam anggota. Kemudian buat table. Lepas dah buat table, dapatkan nilai deformation. Kalau kita nak tahu deformation horizontal. Okey, kadang-kadang dalam soalan dia tanya deformation horizontal. Contohnya katakan soalan ni tadi. Dia tak tanya vertical, dia tanya horizontal. So katakan dia tanya horizontal pada point E. Horizontal pada point E. So apa yang kita perlu buat ialah untuk set data mu, kita kena letakkan pada E ni satu daya arah horizontal. Sama ada ke kiri atau ke kanan tak jadi masalah. Boleh je dua-dua. Nanti kita akan diperbetulkan dalam pengiraan.
Okay. So tapi yang penting arah dia tu mesti horizontal. Tak boleh letak vertical. So kalau soalan tanya vertical, beban unit bernilai 1 mesti dalam vertical. Kalau horizontal, beban unit bernilai 1 juga mesti dalam horizontal. Horizontal boleh ke kiri atau ke kanan, vertical boleh ke atas ataupun ke bawah. Okay. Okay, ada soalan nak tanya? So itu cara dia untuk mengira deflection menggunakan virtual work method ataupun kaedah kerja maya. Senang je kan? Dapat kira dari dalam, buat table dan dapatlah deformation. Seterusnya ini, yang ini sebenarnya tak masuk dalam topik kita, jadi saya tak ajar, iaitu displacement of truss due to temperature. Kita kadang-kadang truss juga akan mengalami pengembangan ataupun deformation akibat daripada temperature. Tapi yang ni kita tak masukkan dalam topik dan silibus. Jadi saya tak ajarlah topik yang ni. Tapi kalau awak nak baca dalam slide ni boleh je. Cara dia sama saja. Cuma formula dia berlain lah. Formula dia mengambil kira formula suhu. Suhu yang dikenakan sebelum dan selepas daripada, maksudnya suhu sebelum berapa, suhu selepas berapa. Jadi kita lihat kepada pengembangan ataupun deflection akibat daripada suhu. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada. So, kalau tak ada, saya nak buat satu latihan. Okey, boleh nampak So soalan ni agak tricky, agak mengelirukan sikit sebab ini soalan semester lepas. Okey, berkenaan dengan topik truss. Okey. So kalau awak lihat rajah truss dia, ini. Nampak tak rajah truss dia? Sorry. Okey. So ini rajah truss. Rajah kekuda dalam soalan pada semester lepas. Okey, kalau saya tanya awak sekarang, apa yang pelik pada soalan ini? Dia letak kabel. Kalau awak tengok rajah ni, apa yang pelik? Apa yang menyebabkan awak jadi kelang kabut? Kabel. Kabel, yes. Sebab ada kabel. Okey. Tapi sebenarnya kabel itu adalah support. Support kepada kekuda. Kalau baca soalan, kita baca soalan A truss is supported by pin at B. Jadi pada sokong B menggunakan pin. And a cable connected from point A of the truss to the point F on the wall. Okay. And then load 25 kN is hang at point D as shown in the figure. Okay, jadi soalan dia yang pertama, tentukan kekuda tersebut stable dan juga statically determinate, internal dan external. Awak kena buat semakan. Adakah kekuda tersebut statically determinate, internal dan juga external. Seterusnya, kirakan member dalam bagi setiap anggota kekuda. Dia tidak cakap pun kaedah apa. Nak guna method of joint, method of section, force resolution, semua boleh. Okay. Dan seterusnya, kirakan deflection, vertical deflection pada point E. Dan diberi nilai A dan nilai E seperti tunjukkan. Okay. Jadi kalau lihat rajah ni,
pada B tadi dia dah kata pin kan. Jadi maksudnya dekat sini dekat point B ni adalah pin. So pin ada berapa support? Pin ada dua support. So saya boleh tulis sini sebagai RB dan mungkin saya tulis satu lagi sini kita ada HB. Okay, so RB dan HB. Okay, dekat A ni kabel. So kabel ni secara automatik dia jadi support kepada kuda ini. Jadi secara automatik dia akan ada satu reaction dekat sini. Nilai dia RA. Okay. So jadi sekarang tak ada masalah pun. Jadi kabel ni awak lupakan je. Gantikan saja kabel tu dengan satu reaction RA. So sekarang ni berapa nilai reaction kita? R sama dengan 3. So dari segi eksternal dia adalah statically determinate. Sebab total R sama dengan 3. So semak pula dari segi berapa nilai M? Tujuh. M sama dengan 7. Seterusnya berapa nilai J? Berapa nilai J? 5. 5. Yang ni jangan kira J yang ni bukan J. Sebab ini dah kita gantikan dengan reaction kabel. Okay, so jadi bila kita semak jadi statically determinate juga dari segi internal. So kuda adalah statically determinate internal dan juga external. Alright, so itu selesai soalan A. Soalan B, sekarang ni kirakan berapa nilai daya dalam setiap anggota. So sekarang ni awak kirakan reaction dia berapa. Kita cuba buat berapa nilai reaction pada member. Boleh kira?
Okey, dah dapat dah jawapan dia. RA, RB, HB. Senyap ya. Ada lagi ke tak ada ni? Ada doktor. Takut tak confident, tak confident. Tak apa, tak apa. Beritahu saya jawapan ni. Nanti saya betul ataupun salah. RA 3889. Lain sikit daripada saya dapat. Saya dapat 3167. RB. Salah tu rasanya. Macam mana? Ni baru kira reaction ni. So kita ada reaction pada A, RA. Reaction pada B, RB. Dan pada B juga ada HB. Okey, awak ambil momen dekat mana? B. Okey, nak senang ambil momen pada sebenarnya mana-mana pun boleh. Kalau ambil momen pada B akan terus dapat RA lah. Okey, kalau ambil momen pada A, awak tak boleh selesai sebab ada RB, ada HB. Mana boleh selesai? Kan? So ambil momen pada B. So saya anggap ikut jam positif sama dengan kosong. Bila saya ambil momen pada B, RA ni saya perlu huraikan kepada dua komponen. Kalau saya tak hurai kepada dua komponen, boleh juga, betul tak? Sebab saya boleh terus kirakan jarak ni. Okey, katakan saya tak huraikan kepada dua komponen
Saya nak padam mana, padam dulu lah sebab padam ni padam semua. Okey. So ini RA, RB, HB. So saya ambil momen pada B. So apa dia momen pada B? Momen pada, bila ambil momen pada B nya ada RA. RA kali berapa? Berapakah jarak daripada A nak sampai ke B? Jarak daripada RA, jarak yang bersudut tepat daripada A nak sampai ke B berapa? 4.5. 4.5. 4.5 tu jarak menegak. Siapa yang cakap 3.5. tu? 3.5 jarak mendatar. Saya nak jarak yang sengit. 5.7. Tolak 25 kali 7 sama dengan 0. So berapa RA? Tiga 30.7. 21. 7. 37. 30.7. 30.7. So RA sama dengan 30.7. Okey, dah saya dah tolong yang tu. Berapa RB? Untuk awak dapat RB, sama juga awak kena huraikan daya RA ni kepada komponen X dan komponen Y. Kalau tidak awak tak boleh dapat RB. Okey, sekarang awak dah tahu awak RA 30.7, huraikan dalam komponen X dan komponen Y. So, berapakah RA komponen Y? Okay, 4.87. Okay. Berapa? Huraian daya dalam arah Y ni berapa? Ni, berapa nilai dia? 30.7 kali apa per apa? .5 bagi 4.5.
Berapa? Tak ada lagi? Okey. Untuk komponen arah Y, berapa tadi? $18.85 ke terbalik tu? Siapa ni Paul Fahmi? Komponen arah Y 2423. Komponen arah X 18.885. Okey. So jadi yang ni, yang ini nilai dia 2, sorry. Sekejap. Saya nak kira, saya rasa yang RA ni, sebab bila saya pecahkan dia dapat jawapan yang berbeza sedikit. Okey. Sekejap. Saya rasa apa yang saya buat ni macam tak begitu tepat. Tadi saya kata kita nak kira RA. So ini adalah RA. Tadi saya ambil dia jarak yang ke sini. Tapi saya sebenarnya tak ada information yang mengatakan RA dengan jarak ini bersudut tepat. Sebenarnya tidak ada satu pengarahan pun yang menyatakan RA dan juga jarak 5.7 tu adalah bersudut tepat kan. Ini RA dan saya ambil jarak ke sini 5.7. Ada tak satu confirmation yang mengatakan mereka ni betul-betul bersudut tepat? Kita tak tahu sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk mengira cara ni dia tidak begitu betul. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita perlu pecahkan dulu komponen X dan komponen Y bagi RA. So ini saya namakan RA Y. Ini saya namakan RA X. So, berapa nilai RA Y? RA Y adalah RA kalikan dengan tinggi dia 4.5 bahagi 5.7. So itu RAY. So berapa pula RAX? Adalah RA kalikan 3.5 bahagi 5.7. So itu komponen RAX dan RAY. Dan sekarang baru saya ambil moment pada titik B samakan dengan kosong. So ambil komponen RAY. RAY ialah RA kali 4.5 bahagi 5.7. Darabkan dengan jarak dia. Berapa jarak RAY kepada titik B? 3.5 kan? Kemudian tambah lagi satu RAX pula. RAX ialah RA kali 3.5 bagi 5.7. Darabkan dengan jarak dia 4.5. Okey. Kemudian baru saya tolak dengan
25 kali 7 sama dengan kosong. So bila saya selesaikan yang ni, saya akan dapat RA sama dengan 31.67 kilonewton positif. Jadi arah dia ialah arah yang condong tu lah, 31.67. 31.67 ni kalau saya, so RA 31.67, so kalau saya pecahkan dia kepada komponen Y, komponen X mengikut nisbah segitiga yang diberikan, saya akan dapat nilai RAY 25 dan RAX 19.45. So bila saya ambil 25 kuasa 2 tambah 19.45 kuasa 2, punca gandakan, saya akan dapat 31.667. So itu jawapan untuk RA. Okay. So bila RA 31.67 dipecahkan kepada komponen 25 dengan 19.45, berapa saya dapat RB saya? Sebabkan sini dah 25 ke atas, sini 25 ke bawah. So jawapan saya, RB saya kosong. RB saya jawapan dia kosong. Sebab apa? Sebab dah stabil 25 ke atas, 25 ke bawah. So dekat B tak perlu ada reaction vertical. Yang ada hanya horizontal, HB. So berapa nilai HB? HB adalah bernilai sama macam tadilah, 19.45. Okey. Jadi sekarang dapatlah semua sekali reaction. So saya tuliskan semula. So RA nilai dia 31.67, RB kosong, HB 19.45. Okay. So ini kalau kita buangkan, maksud saya sekarang ni saya tak nak guna 31.67. Saya nak pecahkan dia kepada, sebab nanti nak kira daya dalam memang kena pecahkan pun. So ini sebenarnya adalah ada dua daya di sini. Satu bernilai 25, satu lagi bernilai 19.45. Dan di sini nilai HB 19.45. So itu jawapan reaction dia. Okay. Ada soalan nak tanya? Okay, sekarang ni dah dapat dah reaction dia. So kalau awak tak kira reaction ni betul pun memang awak tak akan dapat jawapan ni untuk daya dalam tu nanti. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan daya dalam, iaitu dalam soalan tadi kita nak kira deflection. So kita kena dapatkan set untuk P. Ingat tak formula PUL bagi AE ataupun UPL bagi AE. So soalan yang kedua tadi ialah dapatkan daya dalam setiap anggota berdasarkan kepada nilai reaction yang ada. So dengan reaction yang ada ni, so dekat mana saya nak mula force resolution? A. Titik mana? B. Titik A. Titik A. A mana boleh? Titik B. Dah tak boleh A, B pula. Lepas ni B tak boleh, C pula. Okay?
So titik E. E sebenarnya tak boleh sebab kita tak ada daya luar dekat E tu. So nak letak mula dengan mana? So kita akan mulakan pada B. Mulakan pada B. So di B kita ada satu daya. Ke sebelah kiri 19.45. Dia kalau kat kelas yang betul ni saya tak buat dah ni. Awak memang buat sendiri, saya jalan-jalan tengok je. Nasib baiklah kelas online. Okey, so dekat B kita mulakan 19.45, kita ada daya ke kiri. So untuk stabil mesti ada daya ke kanan kan? Tapi daya ke kanan kita ni ada dua ni. Ada sama ada. Okey. Sekarang saya tanya awak, berapa daya menegak? Daya menegak tak ada apa-apa kan? Kosong. So bila daya menegak tak ada apa-apa kosong, so daya di sini berapa nilai dia? Kosong. Kosong. X. Sini pun kosong. Jadi anggota ini adalah anggota dengan zero force member. So jadi kita ada daya ke kiri saja. Jadi untuk stabil dia kena ada satu daya ke kanan. So nilai dia 19.45. Okey, faham tak kenapa ni kosong? Sebab dalam arah tegak, arah Y, kita tidak ada daya luar. Reaction RB tadi kosong. So bila tak ada daya luar B kosong, maka komponen menegak untuk anggota AB kosong juga. Bila komponen menegak kosong, komponen horizontal juga akan kosong. So secara total, member AB bernilai kosong. Jadi yang ada member BC saja 19.45. So sekarang kita pindah kepada C. Sama juga DC, member tak ada daya arah tegak, member ni juga akan bernilai kosong. Kosong. So kita cuma ada daya horizontal 19.45 lagi sekali. Okey. So sekarang kita pergi kepada titik D. Okey, pada titik D kita ada satu daya ke bawah 25. Kita ada satu daya ke kiri 19.45. So saya nak tanya awak, nak selesai X dulu ke nak selesai Y dulu? X dulu. Kena selesaikan X dulu sebab Y tak boleh. Y ada 2. Y ada 2. So jadi sini berapa nilai dia? 19.45. 45. So bila sini 19.45 boleh cari tak kat sini berapa? Boleh kan? Macam mana? Berapa nilai dia? 19.45 Lagi 5.7. darab 3.5 bahagi darab 4.5 bahagi 3.5 25. Okey, so sini 25, sini 19.45, daya paduan dia berapa? 3167. 31.67. So kita masih kat titik D. Dari segi horizontal dah stabil 19.45, 19.45. Dari segi vertikal dah stabil ke belum? So berapa daya pada DE? Kosong. Fatihah, berapa daya pada DE? 25. Salah. Kosong.
Sebab dah ada 25 ke atas dan 25 ke bawah. Jadi DE tak perlu apa-apa. Kosong. Soalan ni senang tapi memang ramai tak boleh buat. Kosong. Okay? Alright, so D dah settle. Sekarang kita pergi kepada A. Okay, dekat A kita huraikan balik daya dia. Sini 19.45, sini 25. 25 di sini dah stabil dengan 25 di sini. Jadi sekarang ni member member EA juga akan bernilai kosong. Dah selesai. So sebenarnya dalam kekuda ni banyak member yang bernilai kosong. Yang ada 3 sahaja member yang ada force. AD 3167, DC 1945, CB 1945. Itu sahaja. Yang lain semua nilai dia kosong. Okay. So awak dah selesai dapatkan set P. Okay. So tengok pada soalan dia tadi ke atas. So jadi awak dah jawab bahagian A, dah jawab bahagian B, bahagian C. Calculate the vertical deflection at point E. If the cross section dah diberi nilai A dan E. Okay, jadi kita nak dapatkan vertical deflection pada E. So apa yang saya kena buat tadi, saya cakap bila saya nak dapatkan vertical deflection pada E, saya kena lukis balik semula ke kuda ni. So saya kena lukis satu struktur baru yang dummy. Okay. Alright, so daya 25 ni saya buang. Kat sini masih ada lagi pin. Dan kat sini masih ada kabel. So yang ini saya pada E ni saya letakkan satu beban unit. Dengan nilai berapa? Dengan nilai 1. Sebab saya nak tahu deflection pada E. So saya letakkan beban 1 di titik E. Dia boleh arah ke atas atau ke bawah. Dan sekarang ni saya kena kirakan berapa nilai RA. So biasanya untuk struktur maya saya gunakan simbol huruf kecil. Sebab nak bezakan yang tadi kita dah gunakan simbol huruf besar untuk reaction P, RA. So yang ini saya gunakan simbol huruf kecil RA. So saya kirakan semula berapa nilai RA, berapa nilai RB dan berapa nilai HB. Dan sekali lagi saya kirakan berapa nilai daya pada anggota setiap satu ni selepas dapat RA, RB dan HB. Okay. Dan barulah saya selesai dapatkan nilai mu. So tadi saya dah ada set P dan sekarang saya ada set mu pula. Dan barulah saya boleh buat table seperti dalam contoh saya tadi untuk mengira deflection. Macam mana nak kira deflection? Totalkan hasil darab P, darab mu, darab L bahagikan dengan AE. L awak boleh dapat daripada sini lah berapa panjang. Contohnya anggota A sampai B. Berapa nilai L dia? 5.7. Okay. Anggota C sampai B. Berapa L dia? 3.5. Okay. So bila awak dah buat jadual tu baru awak boleh dapat deflection dan baru awak akan dapat
Okay. Katakan awak dapat kira deflection, jawapan akhir awak dapat negatif. Katakan negatif 2 mm. Apa maksud negatif? Maksudnya arah yang kita anggap tadi ni salah. Sepatutnya dia ke beban unit ni ke atas. Tapi awak tak perlu buat pembetulan apa-apa. Terus saja ambil nilai dia saja 2 mm. Ini hanya nak menunjukkan bahawa arah yang kita anggap ke bawah tadi adalah salah. Sebenarnya beban unit tu sepatutnya ke atas. Sebab dia boleh ke bawah ataupun ke atas. Itu kalau awak dapat jawapan negatif. Itu tidak bermaksud salah. Itu hanya anggapan. Okey. Dan seterusnya dalam soalan ini juga dia ada tanya, yang ni hujung ni just dia nak testing awak je ni. Dia tanya awak, sekiranya member CA, DE, EA dibuang daripada trust, apa akan berlaku? Discuss briefly of the consequences if the member CA, DE dan EA. CA tadi kita dah, kenapa dia kalau dia tanya ni, CA ni kosong tadi member dia, CA, DE pun tadi nilai dia kosong dan EA pun nilai dia kosong. Kan tadi kita dah kira kan? So dia tanya, kalau tiga-tiga member ni tak ada, apa berlaku pada trust ni? Adakah guntuh? Adakah kekal stabil? So dia hanya tanya pendapat awak, jadi awak kena jawab dia menggunakan teori lah yang awak faham. As long as dia memenuhi kriteria stability, di mana M masih lagi sama dengan 2J tolak 3, maka dia akan kekal stabil. Okey. Kalau dia tidak memenuhi kriteria ini, maka dia akan jadi tidak stabil ataupun indeterminate. Okey, itu maksud dia. Alright. Ada soalan nak tanya? Okey, jadi ini adalah contoh soalan peperiksaan akhir yang semester yang lepas, okey, untuk topik trusses. Okey, plane trusses. So kalau awak tengok saya dah nak habis ni pukul 4 ni saya berhenti. So saya go through sekali. Ini soalan peperiksaan akhir semester lepas, semester 1. Okey, subjek mekanik material on structures. Masa 2 jam 30 minit. Okey, arahan dia jawab semua soalan di section A, iaitu soalan-soalan wajib, ada 2 soalan. Kemudian pilih mana-mana 3 soalan daripada section B. So total soalan yang perlu dijawab adalah 5. Okey. Soalan yang pertama ialah soalan shear force bending moment. Ya, itu soalan wajib. So kalau lihat kepada ini rajah dia. So lukis shear force bending moment bagi beam yang ditunjukkan dan dia tidak menyatakan apa. Okey, tapi dalam soalan ini kalau awak perhatikan dia ada A mula kira reaction, B dia suruh awak dapatkan persamaan keratan. Ingat tak saya ada ajar awak melukis shear force bending moment menggunakan kaedah persamaan. Persamaan, bukan menggunakan kaedah luas. Okey, so dalam soalan B ni dia nak awak untuk jawab, memberikan apakah persamaan V dan juga M
pada span BC. Dia cuma tanya sikit sahaja, dia nak testing sahaja. So kalau kita buat keratan pada BC, ambil sebelah kiri atau ambil di sebelah kanan. So nyatakan apakah persamaan V dan apakah pula persamaan M. Dia tak minta awak lukis pun, tak persamaan saja. So markah dia 5 sahaja di situ. Okay, yang ni ramai yang tak dapat buat. So sebab dia tak ingat ataupun tak tahu, memang ramai student yang tak jawab di sini. Kemudian seterusnya, awak barulah lukis shear force dan bending moment. Yang ni tak kisah, yang sini boleh guna kaedah apa-apa saja. So kebanyakannya guna kaedah luas lah. Seperti mana yang kita dah buat sebelum ini untuk lukis shear force dan bending moment. Bagi raja yang ditunjukkan. So ini soalan wajib yang pertama untuk shear force dan bending moment. Okey. Seterusnya soalan kedua, tadi soalan yang kita dah buat tadi iaitu ke kuda. Yang ni pun seperti yang saya cakap tadi, dia senang tapi agak mengelirukan. Terutama macam mana ketika nak mengira nilai reaction RA ni. Ini yang ramai yang tak dapat. Okay. So awak kena get familiar, jangan always ingat reaction mesti tegak. Okay. Reaction boleh dalam keadaan dia sengit. Okay. So dan nak kirakan reaction. Okay. So kemudian kita masuk section B. Section B ialah soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni ialah soalan daripada chapter 1 iaitu stress dan strain. Chapter 1 ni saya akui dia agak banyak. Dia banyak sangat bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya. Sebab kita belajar stress and strain, kita belajar thermal, kita belajar elongation, kita belajar dimension, kita belajar strain. Jadi ada banyak topik-topik yang boleh ditanya. Macam dalam soalan ini dia terus fokus kepada temperature, suhu. So dia hanya tanya tentang stress and strain pada temperature. So soalan chapter 1 ni memang agak sukar untuk diramal macam mana bentuk soalan dia. Sebab dia ada topik dia besar dan juga banyak bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya. Okey. Seterusnya soalan yang keempat ialah yang ni saya awak belum belajar sebab ini akan diajar oleh Zainuddin, Cik Zainuddin, iaitu stress transformation berkenaan dengan Mohr circle. Yang ni awak akan belajar ni dia ada guna ketagraf dan juga ada guna persamaan. Nanti awak akan belajar lah. Cuma nanti masa kuliah next class, masa kelas Cik Zainuddin, awak prepare ketagraf. Sebab dia ada ketagraf yang perlu digunakan dan juga jangka lukis. Okay, sebab kena lukis Mohr circle tu pada ketagraf. Okay. Dan soalan yang kelima, ini topik yang saya ajar, shear stress and bending stress. So jadi kalau tengok pada soalan ini, awak diberikan dengan rajah shear force diagram. Kemudian awak dikendaki untuk mengira bending stress. Soalan yang pertama, based on the given shear force, determine the value of maximum shear force. So determine the maximum sagging moment. So awak kena lukis bending moment based on the shear force diagram. Kaedah luas, gunakan bending moment, lukis bending moment. Kemudian awak kena plotkan normal stress distribution. Jadi kena plotkan bending stress yang sigma sama dengan, saya ajar sigma sama my bagi I tu kan. Okay, sigma sama dengan my bagi I. Dan dalam rajah ni juga, dan soalan ni juga awak perlu tahu macam mana nak mengira nilai IXX. Okay, sebab dia tak bagi awak nilai IXX tu. So awak kena tahu macam mana mengira IXX. Okay, kemudian seterusnya shear stress pun kena dikirakan pada layer sini. Ini lebih kurang macam soalan ujian yang saya bagi baru-baru ni. Okay. Alright. Ini chapter 3 bending stress. Seterusnya soalan yang ke-6. Ini pun awak belum belajar, akan diajar oleh Cik Zainuddin, iaitu deflection beam.
menggunakan kaedah Macaulay. Kaedah Macaulay ni ialah kaedah yang orang belajar dalam beam to calculate the deflection. So nanti ini orang belajar nanti. Dan soalan yang ke-7 yang terakhir adalah chapter yang belum belajar juga, iaitu column. So ini pun akan diajar oleh Cik Zainuddin nanti. So 7 soalan, jawab 5 sahaja. Okay. Alright. So secara umumnya saya dah habislah bahagian kuliah bahagian saya. So basically topik yang saya cover chapter 1, stress dan strain. Chapter 2, shear force bending stress. Chapter 3, bending and shear stress. Chapter 5, plane thrust. So lagi 3 chapter, stress transformation, deflection dan juga column akan diambil alih oleh Cik Zainuddin Taib. So dia akan masuk dalam slot yang seterusnya. So ujian yang kedua, saya akan bincang dengan Cik Zainuddin sebab soalan ujian yang kedua akan ada daripada bahagian saya. Sebab mungkin ujian yang kedua akan masukkan topik plane, topik yang saya ajar ni, iaitu plane thrust, dan juga mungkin 2 topik daripada Cik Zainuddin. Mungkin topik stress transformation dan juga topik deflection. Ada 3 topik yang akan di-cover dalam ujian 2. So itu soalan, saya akan bagi soalan saya pada Cik Zainuddin untuk dia buat ujian yang kedua. Alright. Lagi apa ya? Lain-lain, nanti ujian satu punya result saya akan bagi mungkin dalam seminggu lagi ke. Saya akan bagikan keputusan ujian satu. Dan ada juga soalan assignment yang saya akan berikan di bawah topik saya, iaitu di bawah topik plane thrust ni, untuk dibuat. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Doktor. Doktor. Ya. Tadi kan yang dekat Ya, silakan tanya. kalau dia punya member tu saya ingat kan condong, macam nak tahu dia mampatan ke ataupun dia stress ataupun dia strain. Macam mana member condong? Kalau member dia tu condong tu, macam mana nak tahu dia punya tu negatif atau positif? Saya tak faham. Apa ni untuk ke kuda? Kuda. Awak kena kira lah pada setiap member tu daya yang terhasil tu daya mampatan atau daya tegangan. Jadi dari situ kita boleh tahu dia compression ataupun tension. Bila awak buat force resolution tu, so akan dapatlah dia punya keputusan dia. Ke sebenarnya awak tanya benda lain yang saya tak faham? Saya keliru macam mana nak tahu dia punya compression or tension. Sebab dua-dua dia cari kan nak tahu dia compression ke tension. Hello? Yang tadi kosong kan. Siapa yang tanya tadi tu? Dah. Ya. Compression tension tu akan dapat masa pengiraan. Kalau yang dapat kosong lah. Saya cakap macam contoh, katakan awak tadi, saya tak ingat tadi macam mana.
Tapi guna kaedah yang force tu. Ha? Okey, katakan awak sekarang ni ada ke kuda. Lepas tu kat sini ada force. Ada dia punya reaction dia. Okey. So katakan reaction dia 10. Jadi bila awak buat force resolution, mestilah ada daya ke atas 10, daya ke bawah pun 10. So then awak boleh dapat daya ke sini. So hasil daripada paduan daya ke bawah dengan ke kanan ini akan menghasilkan anak panah macam tu. Kan? Ini daya ke kanan, ini daya ke bawah. So paduan dia menghasilkan anak panah macam ni kan. Jadi bila anak panah macam ni, dia akan jadi compression. Okay, faham. Kan, dia akan jadi compression sebab anak panah dia yang ni menuju ke luar, ke sini, yang ni menuju, dia saling menolak. Jadi dia sebenarnya macam dua bahagian lah kat sini, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Alright. Okay. Alright. Ada lagi soalan lain? Doktor, satu lagi soalan. Kalau moment dia tu macam soalan test hari tu, moment dekat beam tu doktor kasih dekat table tu negatif 80. Maksudnya moment tu dia ikut arah jam ke ataupun lawan arah jam? Melawan arah jam lah. Oh, melawan arah jam. Oh, Tapi sebenarnya ikut pada anggapan yang awak buat dalam solution tu, dia kalau awak dah stick pada ikut arah jam, so nanti dia akan dapat juga jawapan dia. sebab dekat soalan tu dia dah tulis dah siap-siap, dia dah lukis dah siap-siap dia lawan arah jam. Lawan arah jam. Tapi dekat Ya, table betul. tulis negatif. So maknanya negatif dia, lah. Maksudnya dia memang lawan arah jam lah, negatif tu memang lawan arah jam lah kan. Bukan kita kena terbalikkan Ya, balik betul. apa yang kita. Oh, okey, faham. Maknanya ikut table lah. Apa table cakap itu. Bukan. Ya, betul. Betul lah. Okey. Ada lagi? Okey, so kalau tak ada, saya setakat itu saja kuliah saya pada hari ini dan juga pada sesi ni lah. InsyaAllah kalau saya tak tahu jadual awak, saya rasa jadual awak pun pack kalau penuh sehingga hujung semester. So exam kita pada bulan Julai. Memang penuh doktor. Ya? Apa dia? Memang penuh doktor jadual. Okay. So sebab saya bertanya, kalau misal kata awak nak satu slot revision, saya boleh buat tapi kena ikut pada masa lah. Pada masa yang awak free saja. Kalau malam tak boleh doktor? Malam. Boleh, saya tak kisah. Siapa yang Sebab nak kalau boleh je, siang tak ada sebab masalah. ada test lagi. Boleh, tak ada masalah. Nanti kalau siapa yang nak nanti boleh saya setkan. Terima kasih doktor. Okey. So nanti kita boleh setkan lah siapa yang nak buat revision tu mungkin seminggu 2 minggu sebelum final exam. Okey, jadi itu saja kuliah saya. Saya akan maklum kepada Cik Zainuddin, dia akan ambil alih kuliah seterusnya. Jadi sekali lagi selamat Hari Raya kepada semua dan terima kasih atas komitmen dan insyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Sama.